Okay, slide. Ada mana satu slide? Ini. Yang sebelah ni kok. Ya. Okay. Oh, ada dah. Bawah. Tutup. Besarkan. Okay, dia loading. Okay. Okay, kita dah ada berapa orang semua? Ada 8 orang dah. Okay. Kita tunggu seminit lagi ya. Okay. Jadi apa yang Amin nak kongsikan malam ni, bukanlah serius sangat. Kita borak santai lah. Okay, sebab dari perkongsian yang Amin dapat yang nak kongsikan malam ni, sebahagiannya Amin ambil daripada FB Live pada hari Jumaat hari tu. Ada master punya forum macam itulah yang orang kata koordinator ke atas boleh dengar FB Live terus. Orang kata boleh terus chatting dengan Mr. Roger Barnett ni lah. Okay. Mostly kita kalau join Shaklee ni mungkin kenal lah Mr. Roger Barnett ni. Dia Presiden Shaklee lah. Presiden Shaklee ni, kalau Presiden Shaklee Malaysia ni kira dia subsidiary. Kan? Kira macam branch. Okay, jadi setiap negara dia ada presiden dia. Untuk Mr. Roger Barnett ni, dia presiden dan CEO untuk keseluruhan keseluruhan Shaklee. Okay, jadi boleh. Okay, kalau jika ada soalan nanti bolehlah komen nanti dekat bahagian chatting nanti. In case kalau Amir tercepat ke laju sangat ke, boleh komen kat situ. Amir boleh nampak kat sini. Chatting ni lah. Okay, dah 13-12 orang dah join dah. Boleh ke kita nak mulakan ni? Amir ada 22 slide semua. Cuma itu pun boleh dah okay, sebab Amir nak buat, sebenarnya ada lagi banyak sebenarnya slide yang nak buat, tapi Amir ambil cuma yang key point lah. Okay, sebab benda yang key point ni sebab dia masa FB Live dengan Mr. Roger Barnett ni, dia banyak kisah. Dia banyak cerita based on pengalaman dia kan. Yang Amir cuba cari cerita dia ni, tak, orang kata apa, tak ada. Macam dekat internet ni tak ada, tak banyak. Kalau ada pun blog-blog orang putih punya pun, tapi tak banyak kisah dia. Atau Amir tu cari-cari jugalah. Mr. Roger Barnett ni dia tak ada ke buat buku ke kan, pasal biografi dia ke kan, sejarah hidup dia kan. Mencarilah juga kan. Kan. Tapi adalah sikit-sikit Amir dapat beberapa point yang tu Amir masukkan ke dalam slide pada malam ni, supaya kita lebih kenal lah CEO dan Presiden Shaklee. Okay, mungkin ada yang dah kalau kisah pasal Dr. Shaklee sendiri, Dr. Forrest Shaklee, Amir dah pernah kongsikan pada tahun lepas. Okay, untuk tahun ni Amir ceritalah pasal Mr. Roger Barnett ni. Dia CEO dan Presiden Shaklee. Kiranya dia owner company dan juga dia manage. Okay, beza dia ada beza sikit. Macam CEO ni, dia CEO ni biasanya dia lantikan macam shareholders kah. Kalau dia pegangan shareholders dia besar, dia boleh dilantik lah. Dan masalahnya sebab dia pemegang share terbesar dan dia sendiri owner. Itu pasal dia ada, sebenarnya dia ada beberapa jawatan lagi sebenarnya dekat Presiden Shaklee. Macam dekat Shaklee Japan pun dia pegang juga. Presiden Shaklee Japan, dia ada bahagian dia yang dipegang. Okay, mungkin ramai orang tak tahulah. Jadi Amir kongsilah sikit. Okay, jadi pada yang siapa yang tak tahu, okay, Mr. Roger Barnett ni umur dia dah 57 tahun. Okay, tak berapa tua sangat, tak berapa muda sangat lah. Tapi kalau jumpa face to face dengan dia nampak muda. Even rambut dia pun kalau ada uban pun tak nampak sangat. Okay. Dan beliau anak kepada Victor Barnett ni, former chairman untuk Burberry, dan juga ahli keluarga dia Olsen family ni lah. Orang kata biasalah. Orang kata kalau dekat orang putih dia adalah family dia kan. Family besar je lah. Dan dia sememangnya
keluarga dia memang kaya raya lah. Keluarga dia memang billionaire lah. Ada company besar semua kan. Okay. Jadi dia kira orang kata apa, dilahirkan memang anak orang kaya. Okay. Dan pendidikan dia, dia ada pendidikan, dia ada ijazah dia, ada ijazah muda, dia ada law dan juga ada Master Business Administration lah daripada Harvard Business School. Jadi biasanya dia orang kaya yang bukan dalam drama Melayu lah. Sebab Amir akan cerita lagi. Sebab dia walaupun dia kaya, tapi dia ada usaha dia, ada yang dia buat sendiri. Dia melalui semua fasa-fasa tu. Kalau dia pernah cerita kongsikan pada 2014, dia waktu kecil dulu dia dah start dah jadi ni pengilat kasut. Kalau dulu-dulu kan dia ada servis untuk kilat kasut. Dia dah buat dah benda tu. Walaupun dia anak orang kaya, tapi dia start learn daripada bawah dulu. Tapi Amin tak adalah masuk, tak adalah gambar dia waktu dia buat apa kilat kasut, tak adalah dalam ni. Cuma Amin nak ceritakan sebesikit yang kata yang key point dia lah juga. Okay. Sebelum dia jadi businessman, dia merupakan seorang lawyer lah. Dia pernah jadi lawyer, pernah jadi investment banker. Dia suka hobi, orang kata hobi dia main piano. Biasanya orang kaya kan, dia punya hobi pun mahal-mahal punya hobi lah. Main piano, pergi kelas bahasa, dia kena belajar banyak bahasa. Kalau kat sini dia ada bahasa Swahili ni, bahasa kalau tak silap Amir South Africa punya bahasa lah. Kan dia hobi dia minat tulis lirik lagu, juga main tenis, dan dia juga ada kapal layar. Kan ni kira hobi orang kaya lah. Okay. Dan ni jawatan dia lah, kira dia jawatan dia ada board of director. Amir cakap tadi kan Shaklee Japan tadi salah satu jawatan dia lah. Dia adalah director untuk Shaklee Japan. Lepas tu dia ada juga kalau kita tengok, kalau Amir baca dia punya salah satu panjang, dia banyak pegang jawatan. Banyak pegang jawatan yang charity. Ada yang bahagian charity lah, mostly lah banyak charity. Mungkin disebabkan didikan daripada family dia, membuatkan dia dia kaya, family dia memang kaya, tapi kekayaan mereka tu mereka gunakan untuk charity. Ada banyaklah fund-fund dia yang dia buat. Nanti Amir akan ceritakan lagi. Dia punya kisah dia tulis cek tu. Okay, nilai cek tu buatkan Amir pun tak sangka orang boleh keluarkan cek sebanyak tu. Okay. Dan beliau juga buat bisnes founderbeauty.com tu. Founderbeauty.com ni masa awal-awal tahun 99 tu, masa tu internet online. Belum nak famous lagi, dan dia adalah first internet, korang kata apa, kosmetik retailer, menjual kosmetik secara online. Dia founder, dia dah ada dah, maksudnya dia daripada muda lagi dia dah ada thinking yang dalam nampak je internet, dia boleh kata aku boleh buat bisnes melalui internet. Okay. Dia juga adalah pernah jadi CEO of Arcade Incorporation ni jugalah. Okay. Dan next, okay, ni cerita sikit lah pasal keluarga Barnett ni. Okay, dia punya isteri nama Sloan Barnett lah. Kalau tak silap Amir lah ejaan dia. Ejaan betul lah, tapi sebutan tu lah. Okay. Dan dia ada 3 orang anak. Spencer, Debbie dengan Gerald. Tapi yang banyak dikisahkan, cerita banyak kalau kalau borak-borak dengan Mr. Roger Barnett, dia banyak cerita pasal Spencer ni. Sebab Spencer ni anak sulung dia merupakan orang kata apa, trigger dia untuk dia trigger dia guna produk Shaklee tu dulu. Sebelum dia beli company Shaklee. Mungkin ada yang dah pernah baca kot, pernah dengar kan pasal macam mana anak sulung dia ni kan. Nanti Amir akan cerita lagi Okay, ni kira 3 orang lah. Ini gambar ni dia ambil tak berapa latest sangat, maybe dalam tahun 2020 punya gambar. Okay, Spencer ni dia anak dia kalau tak silap Amir, umur dia dah 23 tahun lah. Dan dia seorang penyanyi. Okay, Spencer ni. Okay, dan isteri dia juga
Okey, isteri dia juga bukan orang biasa-biasa juga. Memang dia kalau ikutkan, kalau kat sini Amir tak ada tulis. Beliau memang family billionaire juga. Okey, kira orang kaya kahwin dengan orang kaya. Tapi kerjaya dia dia banyak untuk isteri Roger Barnett ni, dia banyak buat show. Jadi kontributor buat talk pasal green, apa environment apa semua. Dia lebih kepada ke arah tu. Kaum kerabat dia memang semua kaya-kaya, betul. Kan dia juga seorang penulis buku, cerita pasal green, healthy green, cleaner planet apa semua. Sebab uh, asal permulaannya daripada anak dia tadi tu lah, yang Spencer tu. Okay. Kalau kita tengok cerita dia, okay, kisah Roger dan Shackley tadi, okay. Ni kisah bermulanya. Pada kalau ikutkan, bukan 2014 ni, 2004. Silap slide ni. 2004 ni sebenarnya waktu tu Mr. Roger Barnett dah beli dah Shackley. Tapi sebelum tu lah, kisah ni sebenarnya sebelum tu. Spencer tu, dia anak dia yang sulung ni, gambar ni, penyanyi ni, asalnya dia kena macam sakit asma. Trigger teruk pada usia dia 3 tahun lah. Bila doktor check tu semua, katanya dia ada alergi kepada bahan-bahan kimia lah. Bahan kimia ni lebih kepada pencuci. Pencuci rumah. Dalam toilet ke, dekat sinki ke, kat meja ke, kat tingkap kan. Dia alergi pasal benda tu. Jadi sebab dia alergi sebab bahan kimia yang pencuci-pencuci ni, dia toksik. Dia cetus, trigger lah sakit Spencer ni. Dan kalau ni Amir punya short form lah, dia punya point-point. Dia mencarilah juga produk ni kan. Lepas tu somebody, kawan dia daripada Shackley, memang kerja dekat Shackley, dia suggest produk Shackley ni pada dia, kata why not you try produk Shackley ni. Sebab Shackley ni, dia try produk Shackley bukan suplemen. Dia try produk Shackley mula-mula pencuci rumah tu, yang basic H tu. Jadi dia kata sebab basic H ni dia power, tapi dia mesra alam. Dia pun buat daripada bahan-bahan semula jadi, macam kita tahu kan, daripada ekstrak jagung, ekstrak kelapa semua tu. Jadi bila dia tukar semua, family dia tukar semua pencuci pakai produk Shackley, sejak daripada tu anak sulung dia tu tak pernah lagi lah masuk hospital. Okay. Jadi dari situlah Roger, dia guna dulu produk Shackley ni sebab kawan dia advice. Okay, dia rasa. Jadi dekat situ dia tahu, oh Shackley ni bagus. Dia dah, orang kata dah 50 tahun dah kan hasilkan produk pembersih ni semula jadi ni. Kan dia orang kata apa, dia dah buat research sikit. Okay. Seterusnya dia bercerita lagi Roger Barnett ni, sebab dia pernah bercakap dengan ayah dia. Ayah dia bagi nasihat, dia tanya, dia advice lah dengan ayah dia. Ayah dia kata kalau you nak jadi businessman, you kena buat company, kena ada company yang sustainable. Maksudnya boleh tahan lama, at least 50 tahun. Paling kurang dalam 50 tahun lah. Itu sebab family dia beli share company Burberry ni. Pernah dengar tak company Burberry ni? Ni jenama pun bukan biasa-biasanya lah. Dia setanding macam Chanel, apa lagi, jenama yang orang kaya-kaya pakai tu, Burberry ni. Jadi Burberry ni kalau ikutkan sejarah, dia tahun 18 lebih, 18 something. Jadi 18 something, maksudnya jenama Burberry ni pun dah lama dah. Ada kat pasaran. Dia asalnya kain. Lepas tu dia keluar produk untuk baju. Lepas tu sampaikan bila Perang Dunia, dia keluarkan produk untuk pakaian tentera, pakaian askar. Diikat kontrak. Jadi keluarga Barnett ni, dia beli share dalam Burberry ni pada tahun, tak silap Amir, 1940 ke 1950-an. Jadi dia jadi, orang kata apa,
dia pemegang share terbesar Burberry, kira macam owner lah kepada Burberry tu. Okay. Jadi itu nasihat ayah dia kepada Roger Barnett. Okay. Jadi Mr. Roger ni kan dia masa tu muda kan, dia cakap lah, oh sekarang ni kita tak perlu sustain sangat company ni. Kita buat satu company, lepas tu dah berjaya, kita jual company tu, kita buat company lain. Itu jual. Maksudnya dia punya konsep macam tu. Itu yang dia buat tadi tu, macam saya cakap tadi kan, dia founder kepada beauty.com tu, kan, dia buat for the first kan, buat online tu, jual kosmetik tu. Lepas tu dia jual company tu. Tapi dia kata dia lucky dia sebab bila dia jual company tu, lepas tu pada tahun 2000 tu terus orang kata apa, krisis ekonomi. Tapi dia dah untung lah sebab dia dah jual company tu. Okay. Dan dia ambil masa, dia pun dia berfikir kan, okay, dia dah sekarang ni dah ada duit, banyak. Jadi dia nak cari company yang orang kata macam ayah dia cakap tadi tu. Okay, jadi 5 tahun lah dia ambil masa. Entah. 5 tahun. Kalau ikutkan total dia 5 tahun lah. Dan duit yang dia spend $20 juta. Dan dia buat research, dia ada team dia lah. Dia buat research lebih kurang 100 lebih company. Dia carilah, maksudnya dia suruh team dia cari, cuba cari company yang boleh sustain 50 tahun. Lepas tu dia orang cuba cari. Okey, jumpa. Sebenarnya 3 tahun setengah dia dah jumpa dah sebenarnya. Dia 3 tahun setengah. Macam kita tengok kan. Okey, dia di situ lah. Kalau dia tahu sebenarnya, kalau nak jadi ahli Shaklee sebenarnya, tak perlu pun beli company tu. You boleh jadi SID je, kan? Dah boleh buat bisnes Shaklee tu. Okay. Tapi dia punya mindset tu, sebab dia nak own the company tu. Dia nak semuanya, keseluruhan tu dia nak memilikinya. Jadi dia waktu dia jumpa tu, tim dia jumpa tu, dia telefon lah. Dia cakap, oh okay, waktu tu company dimiliki oleh satu company Jepun lah. Okay, nama dia Yamanouchi Pharmaceutical Company. Okay, lepas tu dia call. Dia call company dia, dia cakap, oh saya dah try cari semua, saya rasa company Shaklee ni is the best for me lah. Jadi dia nak beli Shaklee ni. Lepas tu tahu apa reply? Company Jepun ni cakap, sorry, company ni not for sale. Kan? Lepas tu dia cakap, dia pun, maksudnya Mr. Roger Barnett pun menghadapi rejection juga. Kan? Dia kata dia sanggup nak bayar berapa banyak pun dia sanggup. Kan? Tapi sebab masalahnya company tu tak dijual. Kan? Jadi dia rasa frust lah sebab kena reject kan. Okay? Jadi apa yang beliau buat? Dia fikir, okay, dia kata dia ada dua jalan lah. Satu, dia orang kata apa, duduk dalam bilik nangis seorang-seorang ke, ataupun yang kedua dia move on. Okay, dia kata dengan tim dia, okay, mesti ada company lain dalam dunia ni yang macam Shaklee. Dia suruh tim dia continue cari. Okay, jadi company dia pun, tim dia pun cari dia kan. Lepas tu jumpalah beberapa company kan. Tapi bila dia jumpa company ni, bila dia tanya kan, dia kata, oh sama juga under bahagian wellness, health and wellness ni, sebab under industri ni, sebab kesihatan ni sepanjang tahun, orang kata berdekat-dekat lamanya, orang akan perlukannya. Sebab orang akan memang perlu kesihatan kan, orang memang nak jadi sihat, memang perlukan. Jadi dia cuma perlu cari company lain lah, tapi dalam bidang yang sama, dalam sektor yang sama, dalam industri yang sama. Lepas tu dia jumpa beberapa tim dia jumpa, lepas tu dia interview, dia check balik semua, tapi dia tak rasa puas hati. Sebab apa? Sebab certain company ni dia marketing hype apa, kira macam kata produk dia bagus apa semua kan, tapi tak ada clinical study yang mengatakan bahawa produk mereka bagus. Maksudnya proven, maksudnya mostly based on marketing lah.
ataupun maybe daripada testimoni saja. Maka ada certain testimoni yang baik-baik saja. Kan? Tapi dari segi clinical study tak ada. Jadi dia tak berapa yakin sebab dia compare dengan Shaklee ni, kata macam, "Ui, Shaklee ni filosofi Dr. Shaklee ni macam kena dengan jiwa dia." Tu yang dia kata macam, I think Shaklee ni is business for him lah. Okay. Jadi nak jadikan cerita, lepas tahun lepas tu kan, Shaklee yang dekat Jepun tu, sebab Shaklee tu di own by yang famous company Jepun tu, diorang merge dengan company lain. Jadi diorang cuba outsource dia punya subsidiaries yang mungkin tak menguntungkan. Sebab bila diorang jual subsidiaries ni, jadi diorang akan dapat duit lah, company yang merge tu. Jadi Roger Barnett tanpa melengah masa lagi, dia terus contact nak beli Shaklee ni. Kan? Jadi dia spend duit, nilai duit yang dia spend $310 juta untuk dia beli Shaklee ni. Okay. Tapi tahu tak? Mesti orang tak tahu. Okay, company Jepun dia beli share Shaklee ni. Sebab bila public listed, bila Shaklee dia buat public listed kan. Sebelum ni ada orang tanya kenapa Shaklee tak public listed. Kan, so, bila Shaklee public listed pada tahun 1988 kalau tak silap ke 1987, share dia banyak ni dibeli oleh company Jepun ni, Yamanouchi Pharmaceutical Company ni. Mereka beli spend lebih kurang $380 juta nilai waktu tu, tahun 1989. Maksudnya dia beli share pemegang share paling besar lah, $389 juta kalau tak silap Amir. Tapi mungkin disebabkan company ni tak memberi profit. Company Shaklee tak beri profit pada company Jepun ni. Jadi tu yang diorang let go tu. Diorang jual cuma $310 juta sahaja. Okay, kepada Mr. Roger Barnett. Okay. Dah tahu dah kisah dia. Bila dia dapat beli company Shaklee tu, dia rasa macam okay, I need to do something lah. Dia ada new management. Tadi kalau siapa tengok ada share tadi video, staff Shaklee buat kain banner tulis itu new management team apa semua kan, menyambut kedatangan Mr. Roger Barnett waktu tu. Dia dah ada dalam mindset dia apa yang dia nak buat. Okay. Ini yang Amir cerita tadi tu. Jadi kenapa dia pilih Shaklee tadi tu? Sebab wellness potensi. Okay, so dia cerita kat sini sebab apa wellness, health and wellness ni, Shaklee ni dia boleh kekal lama. Dia dah tahun, kalau ikutkan produk Shaklee tahun 1915 dah dihasilkan. Tahun 1956 baru ditubuhkan company. Maksudnya dah lebih 50 tahun lah. Sebab dia kata kalau dia ambil dari macam teknologi, macam Yahoo, Friendster, Kodak, semua benda tu dah tak ada dah kan. Sekarang ni Facebook, Google, maksudnya teknologi tu akan berkembang, akan replace. Dia tak sustain, tak lama lah. Nak sustain sampai 50 tahun ni, tak banyak company yang boleh sustain sampai 50 tahun. Dia kalau ikut siapa belajar dalam bahagian bisnes kan, Amir dulu ada satu subjek tu bahagian bisnes. Dia company ni dia punya dia 40 tahun lah, maksimum 40 tahun. Lepas tu mereka kena buat something untuk ubah dia punya bisnes tu sendiri. Kalau tak, dia tak boleh sustain. Tapi macam bisnes Shaklee ni, dia boleh sustain daripada 1956 tu. Tu yang buatkan Roger Barnett rasa sukalah dengan bisnes Shaklee ni. Okay. Jadi apa yang dia cuba buat, okay, sebab dia dah tahu dah produk Shaklee ni bagus, tapi tak menguntungkan. Bisnes Shaklee ni waktu tu bila dia take over tu, kalau ikutkan tak make profit lah. Okay. Jadi kenapa dia beli company ni kan? Kira ada tujuan dia kenapa dia beli company ni. Okay, sebab satu,
ikutkan filosofi Dr. Shaklee kan. Okey, dia mesti pastikan bahawa produk yang Shaklee hasil tu mesti kualiti paling bagus punya. Dia tak boleh kurang. Walaupun company mungkin tak make profit, tapi kualiti produk tak boleh compromise. Lepas tu mesti ada proven scientific test, clinical studies lah. Setiap produk Shaklee tu dia nak ada clinical studies dia. Hantar kepada universiti lain kan, buat test kepada produk Shaklee ni, nak bagi tahu bahawa produk Shaklee ni selamat. Semua orang boleh makan. Dan yang penting sekali, yang ketiga, kena mampu milik. Itu yang Amir cakap tadi tu. Company Shaklee ni dia profit dia tak besar sangat sebenarnya. Untuk Roger Barnett lah. Mereka spend duit berjuta-juta dolar setiap tahun untuk buat testing apa semua tu kan. Jadi apa point dia sebenarnya kan? Kan? Nanti kami akan kongsikan nanti. Kan. Okey. Dan bila ditanya apa produk yang Mr. Roger ambil setiap hari? Okey. Masa dia buat live tu, belakang dia penuh dengan ada rak belakang kabinet dia, ada rak kabinet tu penuh dengan produk Shaklee. Dia kata semua produk Shaklee belakang tu dia ambil. Dia ambil apa? Boleh nampak ke gambar ni? Slide ni boleh nampak ke? Kan? Dekat sini dia ada ambil Vitally, multivitamin lah. Boleh nampak kan? Kalau mungkin siapa buka dekat PC ataupun laptop, mungkin skrin gambar ni nampak besar lah. Okay? Dia ambil Vitally, multivitamin. Dia ambil Omega. Okay? Dia ambil Omega. Okay? Dia ambil B complex. Lepas tu dekat sana, dekat US, dia ada immunity, triple defense boost. Dia macam Nutriferon lah. Okay? Untuk immunity dia. Lepas tu dia ambil Life Shake. Tapi dia tak sebut lah Life Shake perisa apa. Tapi ambil bubur kat sini perisa coklat. Dia sama juga. Dia Life Shake dia sama. Life Shake dia ada vanilla, ada macam kalau kat kita kat sini Life Shake kita cuma ada 2 dah, ada berry dengan matcha lah. Dekat sana dia ada beberapa lagi perisa. Lepas tu dia ambil Vivix kan. Dia ambil Vivix. Dia kata Vivix is powerful lah. Sebab produk Vivix tu Mr. Roger Barnett dia involve daripada awal. Dia kata dia bangga dia terlibat sekali dalam tim Shaklee menjayakan produk Vivix tu. Okay. Nanti Amir akan cerita pasal Vivix tu nanti. Lepas tu dia ambil ambil magnesium. Dia ambil ada macam candy. Nama dia Candy Energy Chewin yang gambar bola sepak tu. Ada orang sepak bola tu, dia macam candy. Dia 4 segi kecil-kecil. Pasal dia warna, pembalut dia warna hijau. Rasa dia, Amir pernah makan dulu. Rasa dia masam-masam manis sikit lah. Okay. Lepas tu dia ambil vitamin C. Dia ambil energizing tea. Ni macam ni lah. Kita punya cinch tea lah. Tapi dekat sana ada rasa buah delima. Pomegranate ni rasa buah delima. Lepas tu dia ambil vitamin D. Lepas tu tak lupa juga dia ambil juga use. Kan use ni dia pun pakai. Sampaikan dia ceritalah, dia kata kalau dia jumpa kawan-kawan dia kan yang sebaya dengan dia, dia orang katalah, dia cakap kan nampak Roger Barnett ni nampak muda compare dengan usia dia. Kan yang lain tu dia kata muka dah berkerut apa semua, ada dah botak semua kan. Tapi dia nampak sehat, tegap, rambut pun berkilat apa semua. Tengoklah gambar dia tu kan. Segak je kan. Tu dia kalau jumpa face to face dengan dia pun dia memang segak macam itulah, fit lah. Kita nampak tengok dia memang fit. Tak adalah tengok apa kata macam boroi ke apa, tak. Okay. Ini adalah produk harian yang Mr. Roger Barnett makan. Ini yang disuggest orang kata apa adalah dia punya nutritionist Shaklee suggest apa yang dia perlu consume setiap hari. Okay. Okay. Dia ada ceritalah juga kisah dia. Dia terbang daripada Europe pergi ke San Francisco. Dalam penerbangan tu lebih kurang 12 jam penerbangan tu.
dia ada passenger dia yang dalam kapal terbang tu batuk dan bersin sepanjang penerbangan tu 12 jam tu. Dah lah waktu COVID ni waktu COVID lah dia naik flight waktu COVID ni. Jadi dia kata I need to boost balik dia punya imun badan dia. Dan dia sendiri cakap dia tak ingat waktu bila last dia jatuh sakit. Sampai macam tu sekali lah. Okay. Sebab dia yakin dengan produk Shaklee ni boleh improve dia punya health. Jadi macam kita ni, SID, kita pun kena consume juga produk Shaklee. Macam Amir makan, yang Amir biasa makan, rutin Amir hari-hari, Osteonutrix lah, vitamin C, energize, Amir makan Sinsti, elderberry Sinsti. Lepas tu Hirukido tu kadang-kadang kunyah macam tu je. Sedap kan? Itulah. So macam kalau tengok kan macam Roger Barnett pun yang dia consume pun banyak juga kan. Jadi dia yakin bahawa produk Shaklee ni memang betul-betul improve dia punya health dia. Kan? Jadi dia jenis yang orang yang sangat busy kan. Orang yang sangat busy ni lagilah nak perlu jaga makan lagi, kena pastikan bahawa kalau dia jatuh sakit mungkin orang makin risaulah kan. Kan orang penting kan dalam company. Okay. Dan tadi Amin nak cerita tadi tu, okay, cerita pasal syarikat Burberry ni, Shaklee Story ni, dia punya family dia memang suka buat charity. Charity. Dia ceritalah seorang pakcik dia dekat UK. Pakcik dia jual online, jual produk online, buatlah platform, set up semua platform. Bila dah ramai orang beli, lepas tu dia ada masalah courier. Jadi apa pakcik dia buat? Pakcik dia buat courier service, buat company courier service untuk tackle masalah tu. Ni lepas tu bila demand dah tinggi ni, orang nak membeli tapi dia tak ada duit, tak ada ni lah. Tapi lepas tu pakcik dia buat credit service, company credit service. Ini cerita dia waktu family dia lah, waktunya family dia buat waktu dia perjalanan hidup lah, dia ceritakan. Lepas tu dia kagum dengan pakcik dia ni sebab pakcik dia boleh tulis cek kat siapa-siapa pun. Jadi ceritalah dia tengok pakcik dia ni kaya, memang kaya. Dia pergi office pakcik dia, tapi office pakcik dia sebenarnya dekat rumah. Macam rumah, lepas tu depan rumah tu dia ada macam waiting room. Lepas tu office pakcik dia memang kat depan lah. Dia kata sebelum tu belum ada lagi work from home lagi lah, dia kata. Tapi dia perhati je apa pakcik dia buat. Dia nampak pakcik dia, orang datang tunggu kat waiting area tu, orang yang datang tu nak minta fund lah, daripada segi hospital, ada yang sekolah, ada yang anak yatim, ada yang nak buat bisnes. Jadi ramai orang, dia jumpa ramai jenis orang. Dan pakcik dia ni akan dengar orang tu punya proposal lah, kan. Dengar. Lepas tu dia dekat meja dia ada buku cek. Lepas tu dia akan bagi lah, dia tulis cek berapa yang pakcik tu nak bagi. Dan pakcik ni spend $1 billion untuk charity ni. Dan dia pun sendiri sebagai kata terinspirasi lah dengan kisah pakcik dia ni. Mr. Roger Barnett ni pun sendiri buat. Dan cek dia yang paling besar dia tulis kalau tak silap Amir, bukan 3.5 billion $3.5 billion. Dia tulis cek atas nama dia sendiri. Kan? Orang kata macam kita nak tengok duit 1 juta pun tak semua orang nampak kan. Tapi bila dah sampai level dia, billionaire punya level, duit dah banyak dah ni, dan dia sanggup keluarkan duit dia $3.5 billion untuk charity. Sebab dia fikir macam ni, setiap duit yang dikeluarkan tu dapat membantu orang luar. Sebab dia tahu dia tahu tak semua orang bernasib baik. Kan? Ada orang yang tak diberi peluang
untuk dapatkan kehidupan yang selesa. Jadi dia keluarkan duit ni yang banyak ni, pergilah dekat macam banyak-banyak fund lah, serata dunia punya fund tu yang Amir cakap tadi masa awal tadi tu. Dia banyak, bila sebab dia jadi banyak keluar bagi derma kan, dia jadilah board of director ni, jadi director ni untuk setiap fund-fund ni lah. Jadi orang lantik dia. Jadi selain dia buat bisnes, dia juga mempunyai mindset giving. Okay. Dan dia company Shaklee yang dia ambil ni pun, dia gunakan konsep Dr. Foreshi Shaklee untuk bantu orang lain. Tapi dengan cara macam tadi, kalau dia bagi duit sahaja, sebab dia kata tak semua orang, tak semua, maksudnya memang ada banyak badan-badan kebajikan tu mereka perlukan dana. Kalau macam Shaklee ni, dia beri peluang untuk orang buat bisnes. Satu, buat bisnes, dapat income. Dan yang kedua, improve kesihatan. Okay. Itu sebab kenapa bisnes Shaklee dia dalam bentuk MLM. Dia kenapa? Sebab kalau ikutkan, kalau betul-betul Mr. Roger Barnett ni nak buat untung, dia patut jual produk Shaklee ni dekat farmasi. Kan? Jual kat farmasi, letak dekat shelf tu, nanti orang datang beli, dah. Kan? Tapi dia tak fikir macam tu. Bila guna konsep MLM tu, maksud MLM ni multi level marketing ni, orang tu nak beli, dia kena beli direct dengan ejen Shaklee. Macam tadi Amir pergi HQ kan, Amir tanya dekat kaunter tadi, tanya dekat Abang Zul, kebetulan tu tanya, kalau orang luar bukan SID, dia nak beli produk Shaklee boleh tak? Maksudnya dia tanpa register, maksudnya dia tak register. Dia kata tak boleh. Dia kena register juga, walaupun kalau ikutkanlah boleh je Shaklee nak jual terus kan. Tapi tak. Dia kena register juga, ataupun dia gunakan, maksudnya kalau ada family members dia yang ada ID, guna family members dia punya ID. Sampai macam tu sekali lah. Kenapa konsep Shaklee ni, dia sebenarnya nak bantu orang. Bila orang ni beli dengan ejen, mesti dia consult, ada consultation. Lepas tu kita, orang the agent bila dia, lepas tu kalau build repo yang bagus, orang tu akan keep membeli lagi. Lepas tu agent yang menjual kepada customer dia tadi akan generate income. Dapat bisnes ni. Kan? Jadi nak bagi tahu konsep yang Mr. Roger Barnett ni rasakan bahawa masa Dr. Shaklee buat tahun 1956 tu, yang MLM awal-awal tu, konsep dia guna MLM tu sebab nak berkongsi lebih jutaan orang lagi. Maksudnya bila kita dah guna consume, kita dah makan, kita rasa sihat, kita share dengan orang lain. Lepas tu orang lain makan, dia jadi sihat, dia share dengan orang lain. Jadi konsep dia lebih kepada sharing. Okay. Itu yang Amir cakap tadi tu. Shaklee punya konsep tu sangat baguslah. Dia sebenarnya kita ni bekerja untuk bantu orang. Dan at the same time kita dapat income. Dan soalan seterusnya yang ditanya kepada Mr. Roger Barnett, kalau dia dipilih lah, okay, dia prefer yang mana satu? Hidup waktu lepas, current ataupun future. Lepas tu Mr. Roger Barnett kata dia prefer hidup waktu future ni. Waktu future, bukan sekarang. Dia kata past tu the past lah. Maksudnya dah lepas lah, benda lepas. Dia kata kadang-kadang dia tengok juga gambar dekat komputer kan, ataupun dekat handphone, gambar-gambar lama kan, macam anak-anak kecil kan, macam itulah. Dia kata benda tu dah lepas. Ada apa lesson learn yang dia boleh buat. Okay. Kalau ikut current sekarang ni, okay, apa yang dia dah belajar daripada past tu, current ni apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh improve? Kan? Okay. Tapi dia prefer future. Sebab macam tadi Amir cakap tadi, kat awal-awal kan, dia nak beli company Shaklee tu, dia dah nampak dah future tu. 50 tahun akan datang, apa yang akan jadi pada company Shaklee? Kan? 2004 tu. Pasal 2004 dia beli Shaklee tu, dia dah plan dah. 5 tahun, apa yang dia nak buat dengan company Shaklee. Kan?
Macam dia kata sekarang ni dah masuk phase yang ketiga. Yang phase ketiga ni apa maksud dia? Yang kalau phase pertama retailers. Macamnya kedai fizikal, ada gerai, bazar, orang buka kemah tepi jalan, ke niaga tepi jalan. Itu konsep orang kata dah beribu-ribu tahun orang guna konsep yang sama. Kan? Lepas tu phase yang kedua start pada tahun 2000, dah di internet, orang buat jualan secara e-commerce dekat internet. Sekarang ni masuk phase yang ketiga, iaitu influencer marketing. Maksudnya orang cerita, dia kalau dulu-dulu kalau orang buat iklan dekat TV ke apa semua, dia kena ambil ni lah. Tapi sekarang ni influencer marketing ni lebih pada diri kita lah. Kita kongsi apa yang kita makan, apa kita beli, apa kita jalan-jalan kat mana, apa live kita kongsi live lah. Jadi orang membeli sebab tengok kita buat apa. Dia lebih kepada jadilah. Jadi Shaklee dia dah tahu dah, maksudnya influencer marketing ni akan masuk. Jadi mereka dah start buat website yang mesra, yang cantik, dah spend dah start. Dia orang buat start daripada US ni dulu, lepas tu baru Malaysia. Kalau ikutkan Malaysia punya website ni tahun 2015 kalau tak silap ke 2006, Ami tak ingat, mungkin Mas Tifa mungkin Ami ingat dulu, zaman dulu kalau nak tengok GE, ini cerita pasal zaman dulu lah. Kalau nak tengok GE, kena pergi branch ataupun minta buat email, minta branch fax kan kita punya GE tu. Dan GE ni dia boleh cuma tengok tengah bulan. Start online 2014. 2014. Tak silap Amir, sebab orang kata apa, masa tu kalau nak beratur beli produk Shaklee macam nak beli iPhone lah. Orang ambil nombor tu, beratur punya. Dulu HQ bukan dekat San Diego ni, dulu dia HQ dekat Subang tu. Dekat Subang tu. Print GE berkajang-kajang. Tu. Itu pun sebenarnya print GE tu sebenarnya dia faxnya macam Ami dulu 2014 kami kat sini tu, masa dulu 2012 2013 kami dekat Miri. Jadi kami memang tak dekat dengan branch. Kami buat online, refer semua minta tolong dengan KK branch. KK branch lah akan fax semua GE tu. Jadi nak tengok, nak closing, kena minta print, fax kan benda tu. Kami akan email, contoh malam ni kami email, esok pagi diorang masuk office pukul 10 kan. Nanti diorang fax lah. Nanti mesin fax kami tu berbunyi lah. Kan. Masa tu nak rindu sangat lah, rindu waktu zaman tu. Zaman tak ada online lagi, tak ada website Shaklee. Lepas tu master waktu tu push Shaklee, spend duit ratus ribu juga Shaklee spend untuk buat first website Shaklee 2014 tu. Dan yang sekarang ni, yang latest ni tahun 2020, yang latest sekarang ni kita guna ni, tak silap ambil versi yang keberapa dah. Yang ni yang 2020 lah, yang paling canggih lah sekarang ni, yang paling cantik lah. Dulu tak cantik, website Shaklee tak cantik pun, tapi sudah memudahkan lah. Orang kata apa, nak beli secara online boleh, nak tengok GE boleh, sangat mudah lah. Pagi duk kira-kira estimate bonus. Dulu bonus kena kira sendiri. Sekarang sistem dah kira kan. Estimate berapa bonus dapat, itu pun based on anggaran. Masa tu kena tahu bonus untuk PUV berapa, GUV berapa, kan, LB1 berapa, apa semua, car bonus, kira car bonus berapa. Mostly kalau kita kira tu based on anggaran lah, tak tepat pun. Info produk, dulu tak mesra, info produk pun susah nak dapat. Yes, tu sekarang ni kira Shaklee, kalau tengok yang kira start tahun lepas lah, Shaklee dah ada marketing team. Mereka pun buat poster pun dah cantik, kan. Jadi orang kata apa, kita guna saja poster-poster Shaklee tu dah ada apa, ikon-ikon WhatsApp yang comel-comel semua. Dan sekarang ni apa, marketing dah guna email marketing, kan. Kita dah dapat brochure,
Lepas tu BDM pun suka forward, boleh kata setiap hari ada sahaja info baru yang kita dapat daripada Shaklee, sebab kita ada WhatsApp kan. Mudah untuk kita communicate. Sangat mudah sekarang ni, orang kata apa, buat bisnes Shaklee sekarang sangat mudah sebab semua dah digital. Dulu kena buat iklan sendiri, banyak sangat improve. Kan? Sekarang gambar-gambar semua, sebab itulah bagusnya company Shaklee ni, dia terima idea-idea kita semua. SID, dia ikut trending. Bila kita cakap, buatlah poster cantik-cantik kan, buat bentuk square untuk IG punya, ada buat untuk IG. Kan, buat info produk yang cantik, yang jelas. Dulu English saja tau, info produk. Kita sendirilah kena faham-faham dengan English tu punya. Sekarang kita request, buatlah bahasa Malaysia. Lepas tu group Chinese pun cakap, buatlah dalam Chinese. Jadi semua produk, ada punya info-info semua ada 3 jenis poster. Kalau kita biasa, kalau kita akan dapat BM dengan BI lah. Macam kami selalu dapat BM dengan BI. Dulu Shaklee kat Empire Subang Mall. Betul. Empire Subang Mall tu. Susah nak parking. Parking dia naik tingkat-tingkat tu. Ami ingat lagi. Biasa Ami drop je master nut kat situ. Itulah orang kata apa, sebenarnya Shaklee dia dah fikir jauh dah. Dah masuk sekarang level influencer marketing. Influencer marketing ni yang sekarang ni lah yang kita buat ni. Kita buat TikTok ke, kita buat IG Reels ke, IG Story ke, WhatsApp Story ke, FB ke, FB Live semua. Inilah kita dalam fasa sekarang ni. Orang buat iklan based on diri kita sendiri. Okay. Okay, next. Okay, next Amir nak cerita. Mungkin ada orang yang tak pernah dengar lagi kot cerita ni, pasal kisah ladang anggur Roger Barnett di Napa Valley. Okay. Kalau tahun 2019, 2018 tak silap Amir, 2018 kot, yang Master Dosh dengan Master Ifa pergi US. Mr. Roger Barnett dia bawa SID daripada Shaklee. Dia tak pernah bawa lagi SID mana-mana pergi lawat dia punya rumah. Rumah ni kira macam rumah vacation lah, rumah vacation dia dekat ladang anggur dekat Napa Valley ni. Kisah dia, kisah cerita pasal anggur Roger Barnett ni dikisahkan pada tahun 2014. Amir pergi conference dekat sana 2014. Amir masih ingat lagi cerita dia. Jadi cerita dia, orang kaya dah ada duit kan. Okay, mereka akan ada macam summer house, spring house, semua ada vacation house. Jadi diorang pun nak ada juga. Diorang ada. Sebenarnya Roger Barnett ni dia ada banyak hartanah. Jadi cuma dia waktu tu dia tak ada lagi ladang anggur sendiri. Yang ada, yang kata apa, untuk dia rehat-rehat apa semua kan. Jadi dia belilah satu ladang anggur ni dekat Napa Valley ni lah. Okay, dia beli ladang anggur dia. Lepas tu dia tengoklah jiran-jiran dia, maksudnya jiran-jiran ladang dia, tengok ladang lain punya anggur, cantik-cantik ni. Kalau dia beli dekat sini, anggur dia akan sama macam orang tu punya. Okay, dia anggap macam itulah. Tapi bila dia tengok, bila dia beli, lepas tu bila tengok anggur dia tak jadi. Pokok tak jadi. Dia rasa pelik. Kan? Lepas tu dia spend duit banyak dah, kan? Untuk beli ladang anggur tu semua, tapi tak jadi. Lepas tu dia tanyalah, orang kata apa, orang yang expert kan. Lepas tu orang yang expert tu cakap, problem dia sebab Mr. Roger Barnett dia dah habiskan baja dia apa semua kan. Cuma sebab apa dia beli-beli dia semua, dia follow ladang lain. Dia punya sebenarnya problem kenapa ladang dia tak jadi, sebab tanah dia tu tak subur. Jadi dia ambil masa 8 tahun. 8 tahun nak ladang nak jadi, maksudnya nak kasihkan ladang dia keluar hasil, 8 tahun dah ambil masa. Maksudnya bila dia bawa SID Shaklee pergi tu, nampaklah ladang tu dah cantik lah, dah hijau apa semua kan. Tapi hakikatnya dia spend 8 tahun untuk dapatkan hasil macam tu. Jadi dia punya kisah dia tu, dia nak cakap dia, yang pertama, kita perlu ada guru. Maksudnya
kita nak buat sesuatu, kita kena cari orang yang expert. Macam tu proven lah, provennya. Kita dapat nasihat dia untuk dia check. Kalau tak, kita dah habis duit dan masa. Sebab kita tak dapat nasihat yang betul, kita duk follow je orang lain. Kan, kita tengok, orang ni berjaya kan. Kita pun tiru je. Kita tiru je sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tiru tak betul-betul lah. Kan? Okay. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita perlukan masa. Perlukan masa untuk berjaya lah. Maksudnya anggur tu lah ambil masa 8 tahun untuk menghasilkan buah anggur yang boleh makan lah. Okay. Jadi dua benda tu lah yang orang kata apa, walaupun dia ada duit banyak pun, tapi belum tentu dia boleh dapat ladang anggur yang sihat. Itu kisah dia lah, ladang anggur. Okay. Okay. Okay, ada yang bertanya, okay, bagaimana nak sukses dalam bisnes? Kan kita dengar tadi kan cerita-cerita dia semua kan. Lepas tu dia cerita kat sini, dia kata ni ada beberapa key point lah. Okay, dia kata kadang kita susah nak berjaya dalam bisnes sebab kita nak harapkan sesuatu benda tu cepat. Kita jadi pressure, kita rasa tekanan lah. Aku nak buat ni, aku nampak kenapa orang ni naik master 9 bulan je, naik master 10 bulan je. Kita jadi pressure kan, immediate pressure. Kita tak tahu, mungkin macam Amir cakap tadi, cerita pasal kisah ladang tu, kita tengok orang lain tu, macam tu macam naik kan. Tapi sebenarnya kisah dia lain lah, dia punya cara dia. Tapi mungkin kita terlampau cepat sangat. Dan macam tadi yang kedua, mungkin kita jangan tengok orang lain yang orang kata apa, bersyukur. Konsep syukur sebenarnya kan. Kadang kita rasa bestnya orang ni ada rumah besar, bestnya macam mana dia dapat income 100,000, macam mana dia beli kereta. Okay, sebenarnya kita terlampau tengok orang tu di media sosial lah. Hakikatnya kita tak tahu di sebalik apa yang ditunjukkan dekat media sosial tu. Itu orang kata apa, negatifnya dekat media sosial ni, kadang benda tu fake. Benda tu fake. Tak semua benda yang ada dekat media sosial tu betul. Jadi kita kena pandai-pandai tapis lah. Okay. Lepas tu yang ketiga, kita nak buat apa-apa, kita kena konsisten. Sebab dia cakap lah, kita tak lumba dengan siapa-siapa pun kan. Kita sebenarnya kita buat sesuatu ni untuk diri kita. Jadi kita takes time. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab condition kita tak sama. Kan. Jadi kita tak lumba dengan siapa-siapa pun. Dan yang keempat, kita berkawan dengan masa. Itu yang Amir cakap tadi, kita ambil masa untuk capai sesuatu benda. Yang penting konsisten kan. Benda-benda apa yang dia share ni sebenarnya, Master Ifah pernah share, semua master-master lain pun pernah share kan. Kita pun belajar. Kalau kita dengar dekat orang kata apa, mentor-mentor dekat luar pun benda yang sama juga, lebih kurang je benda bisnesnya. Sebab nak buat sesuatu bisnes ni, dia memang ambil masa. Kalau Mr. Roger banyak ceritakan tadi kan, dia nak beli Shaklee pun dia ambil masa 5 tahun. Dia bukan terus on the spot dia, walaupun dia ada duit, tapi tak on the spot dia boleh dapat company Shaklee tu. Kan? Dan dia develop, masa dia take over 2004, dan dia nak develop Shaklee sampai sekarang ni kan, ambil masa. Kan? Ambil masa. Dia follow step tu kan. Kemampuan orang tak sama. Yes, betul. Kita nampak kenapa orang ni laju apa semua kan, tapi kita tak tahu di sebaliknya macam mana kan. Okay. Jadi kalau rasa betul yang Amir cakap, kalau ada kita refer pada mentor kita tanya kan. Okay. Next, apa lagi dia yang dikongsikan lagi? Okay. Soalan dia, macam mana kita nak hadapi pandemik ni? Sebab COVID ni kira dah 2 tahun kan kita semua hadapi pandemik ni kan. Dia kongsikan dia bahawa dia kata COVID ni semua telah mengubah banyak benda lah dalam kehidupan kita ni.
especially teknologi dan kesihatan. Dari segi teknologi ni, kalau ikut yang dia kata lah, bila dia kata masa dia cerita tu, dia kata dia jumpa dengan Pinterest punya orang yang handle Pinterest punya influencer ni. Dia cerita, dia kata teknologi kita ni dah cepat, telah dicepatkan sehingga 10 tahun. Kita kena adapt. Contoh, dulu kalau nak meeting kena jumpa face to face. Sekarang ni kita macam ni lah, sekarang kita buat online, kita duduk dekat rumah, kita duduk kat meja, mungkin ada duduk dekat sofa, ada yang mungkin duduk atas katil. Tapi kita boleh dapat info ni, kita boleh dapat ilmu ni dengan hanya online saja, kan? Jadi semua orang kata semua di hujung jari, kan? Orang sekarang pun dah bekerja daripada rumah, orang shopping pun online, kan? Disebabkan perubahan ni terlampau cepat, kita kena cepat-cepat adapt juga. Even kesihatan pun, kan? Orang sekarang, sebab keadaan sekarang ni dah pandemik dah, akan masuk fasa ke endemik. Jadi semua orang tak nak sakit, nak sihat. Kau boleh nak protect, prevention, kan? Ambil vitamin C, ambil Nutriferon, ambil Vivix, ambil elderberry untuk boost imun kita. Dia kata macam itulah. Sebab kata even sekarang pun kita pun memang buat benda yang sama juga, kan? Dan yang keempat, orang memang mencari income. Ada orang yang kena buang kerja, ada yang OT kena cut, gaji kena cut, jadi kena income lebih. Jadi dia adalah beri peluang untuk kita ajak orang buat Shaklee. Peluang bagi mereka lah. Sebab buat Shaklee ni, orang yang boleh consume Shaklee ni start daripada, dia katakan lah, produk Shaklee ni start daripada kalau macam orang sebelum pregnant, kan, prepare, orang baru berkahwin, kan, nak ada anak, dia akan consume suplemen untuk readykan badan dia, kan. Lepas tu waktu pregnant, apa suplemen dia perlu makan. Lepas tu dah bersalin, apa suplemen dia perlu ambil, kan. Kalau lelaki pula, untuk energi, untuk kurus, bila dah masuk usia 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Jadi untuk produk Shaklee ni, suplemen ni, dia punya market dia luas, potential customer dia banyak, luas, sangat meluas. Kita tahu target kita. Dan sekarang ni kita punya produk bukan suplemen saja, kita ada clean product, clean macam produk untuk kebersihan rumah pun ada juga, kan. Lepas tu untuk orang kata use kan, itu ada produk juga. Jadi kita segmen tu banyak segmen. Jadi kita fokus kat mana yang kita nak. Okay, next. Okay, ini dia cerita lagi kisah Vivix ni. Sebab Mr. Roger Barnett ni, dia involve buat Vivix ni daripada awal, kan. Asalnya Shaklee beli research ni asalnya daripada Anggo Muscardine tu, daripada Harvard Medical Studies ni, kan. Jadi studies ni dia ambil, lepas tu dia baca, dia kata saintis Shaklee pun test, kata Anggo Muscardine ni bagus. Sebab dia punya extra kromosom dia, lepas tu dia punya 13 polifenol dia 13 kali ganda lagi banyak polifenol dia semua. Jadi mereka cuba buatkan dia jadi suplemen. Tapi Amir kat sini punya test Shaklee kebesaran Vivix ni, yang ni sebenarnya asalnya dia orang pun buat test ni. Maksudnya bila ditukarkan Anggo tu kepada Vivix. Okay, tapi sebelum tu nak tukarkan kepada Vivix, mereka perlukan supply. Kat mana nak service supply? Jadi Mr. Roger Barnett ni, dia pergi sendiri dengan head supply chain, jumpa dengan peladang Anggo Muscardine ni. Dia pergi banyak tempat. Lepas tu sebab peladang-peladang ni, biasanya produk yang mereka keluarkan dia, contoh macam jam, dia jual jus, ada yang jual jelly, kan. Jadi produk ni, contoh macam biji, kulit anggur tu, dia orang
tak pakai. Jadi diorang buang. Jadi peladang ni diorang akan dia nak buang kulit anggur ni semua, tapi dia kena bayar sebab kena panggil orang apa waste management tu untuk collect benda-benda ni untuk buang. Tapi Mr. Roger Bennett ni dia kata dia akan beli 100% buah anggur tu. Maksudnya tak tinggal satu pun. Dia kata lepas tu dia nak ikat kontrak 20 tahun. Bayangkanlah 20 tahun. Masa ni, waktu ni, Vivix tak ada lagi. Maksudnya tak terhasil lagi lah 100% untuk pasaran. Maksudnya mereka dah ada kedai pun semua, diorang develop semua, dapat hasilkan liquid Vivix ni semua. Tapi untuk buat production, belum lagi. Diorang tackle bahagian supply dulu. Jadi, peladang ni macam kata pelik lah. Macam, betul ke orang ni kan? Ikat kontrak 20 tahun. Untuk anggur Muscadine ni. Dan waktu tu dia kata Mr. Roger Bennett ni dia kata masa dia orang buat Vivix semua ni, dia fikirkan bahawa 5 tahun akan datang produk Vivix ni akan boom. Orang kata apa, dan produk Vivix ni satu-satunya dekat dunia ni. Orang kata tak ada produk lain yang boleh challenge Vivix ni lah. Itu sebab diorang saintis Shakely buat patent, macam ada 27 patent supaya company lain tak boleh tiru. Contoh macam cara penghasilan Vivix, produk bahan yang digunakan dalam Vivix, semua tu tak boleh guna. Semua sebab dia telah dipatentkan. Bayangkan, sebab Mr. Roger Bennett ni dia nampak dia bayangkan Vivix ni produk yang orang akan beli sebab dia produk yang sangat powerful. Dan dia rasa produk ni satu-satunya, tak ada lagi lah yang dekat dunia ni. Itu dia buat tu. So dia sanggup spend duit untuk buat produk Vivix ni. Dan memang makan masa. Kalau tak silap ambil 7 ke 8 tahun untuk hasilkan Vivix ni sebelum boleh dijual. Okay. Sampai gitu sekali lah orang kata apa. Kalau tak silap ambil, Vivix ni dijual di Malaysia tahun 2010. Masa tu baru launch. 2010 bawa masuk. 2010. Sekarang dah 2022, 12 tahun lah produk Vivix ni ada dekat Malaysia. Dan waktu tak silap ambil, dia dijual 2008 kalau tak silap. Masa tu Haji Roslan pergi conference dekat US, suggest dekat Mr. Roger Bennett suruh bawa Vivix ni masuk Malaysia sebab produk ni sangat powerful. Yang bestnya Mr. Roger Bennett ni, sebab kalau buah ni dia transport pergi ke kilang, masa dia nak transport tu kemungkinan akan efek dia punya kualiti buah anggur ni. Jadi apa yang diorang buat? Diorang buat kilang extraction tu untuk dapatkan hasil daripada anggur Muscadine ni dekat ladang tu sendiri. Diorang ambil 10 tahun untuk perfectkan dia punya proses tu, proses extraction tu supaya betul-betul orang kata apa yang terbaik lah untuk dapatkan hasil tu untuk dihasilkan sebagai Vivix lah. Sampai tu orang, maksudnya Shakely upgrade kilang tu 10 tahun ambil masa untuk jadikan betul-betul perfect. Dan itulah orang kata apa, future thinking tadi tu. Mr. Roger Bennett tu, itulah bila kita bayangkan, okay, itu dia suruh bila nanti ada soalan nanti yang seterusnya nanti kan, macam dia kata, okay, kita 5 tahun akan datang, kita nak jadi apa? Apa keadaan kita sekarang? Sekarang ni kita ni tahun 2022, kalau 2027 kita akan jadi apa? Dia suruh macam itulah, dia kena thinking sampai macam tu sekali. Ini untuk Roger Bennett punya bahagian lah, kisah dia. Okay. Dan habis dia kisah tu, dia ada Q&A session lah. Okay, Q&A session. Ini Q&A session ni ada master lah yang bertanya dekat dalam chat box tu. Okay, dia soalan dia, what's the best leadership advice to lead not just profitable but sustainable organization? Okay, maksudnya apakah nasihat yang terbaik untuk kita lead kita punya team kan, untuk lead kita punya team ni.
Okay. Jadi dia kongsilah pengalaman dia. Dia dah 17 tahun kan. Mr. Roger Barnett dengan Shaklee, dia beli 2004. Lebih kurang 18 tahun lah. Okay. 18 tahun. Okay. First, bila dia masuk office, kan bila kita letak office kan, kita letak nama kan. Masa kat office kita letak nama kat office. Dia tak letak nama dia. Dia tak letak Roger Barnett dekat office dia. Dia letak situ Spencer Barnett. Sebab apa? Sebab dia memang fikir dia beli company Shaklee ni untuk family dia. Untuk the next generation. Dia anggap dia macam dia perantara lah. Mr. Roger Barnett ni dia perantara. Dia set up Shaklee business ni supaya dia boleh delegatekan business ni kepada anak dia, kepada cucu dia. Itu dia nampak lah. Dan bila dia berfikiran macam tu, okay, dia dah bayangkan, okay, mindset tu kita macam mana, kita buat bisnes Shaklee ni mindset macam mana, kan? Okay, mindset, dan yang paling penting dia kata kena jaga apa ni benda paling mahal kita kalau, okay, lepas tu next terusnya soalan apa dia punya advice dia. Okay, benda yang paling mahal yang kita kena lalui ialah kesilapan lah. Maksudnya kalau kita tersilap buat sesuatu, kita kena betulkan, kan? Contohnya kalau ada kita tersilap ke terlanggar PNR ke, kita betulkan. Atau kita tersilap ke apa kalau apa teknik kita tersilap ke, kita betulkan. Sebab apa? Kita kena jaga kualiti, jaga servis dan kukuhkan foundation kita, kan? Jadi kalau maksudnya kita kena, orang kata apa, buat recap balik apa, kalau berjumpa dengan mentor kan, kita audit balik. Kita audit balik. Kenapa kita punya team ni tak grow, kan? Apa masalah dia? Sebab kita contoh kita dah bina team yang bagus dah ni. Okay, mungkin macam mana dari segi budaya dia, culture dia, kan? Macam kita jaga tak dia orang ni? Jaga dia maksudnya kita bantu mereka tak? Kan? Dari segi bantuan tu, bantuan yang jenis macam mana? Bantuan yang kita swap je ke, ataupun kita bantu mereka develop critical thinking ke, bantu untuk mereka develop. Okay, ada maksudnya ada banyak-banyak lah dia punya, kita kena identify area mana tu. Lepas tu kena ada positive mindset dalam team member. Memang dia cakap lah, ada orang akan play care kita lah, kan? Even waktu dia macam beli Shaklee kan, orang cakap, "Uish, you spend duit banyak kan? Beli company ni mana nak untung kan?" Tapi sebab dia tahu apa dia punya target dia, apa dia punya vision dia. Jadi jadikan dia sebagai pembakar semangat. Sekarang ni dia cakap orang pergi mana-mana jumpa dia kan. Kalau jumpa dia, orang akan tanya, "Oh, Shaklee ni lah, family ke?" Dia kata, "Apa the best supplement?" Orang tanya dia, minta consultation dengan dia, kan? Dia kata, apa produk yang sesuai untuk dia, kan? Kalau dia jumpa dengan orang kan, maksudnya nama Shaklee tu dah ramai dah orang kenal. Sebab dia nak bawa, tapi nak sampai ke tahap tu, dia perlulah melalui fasa-fasa ni. Kan? Dia kata, memang even dia sendiri pun, dia dah presiden dengan CEO Shaklee kan. Kalau ikutkan, kalau ada masalah, dia tak payah fikir pun. Lepas je kepada staff dia kan, boleh fikir kan. Tapi dia kata, even macam hari ni, dah settle dah. Mungkin dah settle serta masalah. Tapi esok, memang akan ada masalah lain. Kan? Contoh stok demand. Demand tinggi, tapi supply kurang. Kan? Macam mana produk kata sampai minggu depan, tapi tengok-tengok bulan depan baru sampai. Jadi macam mana dia nak tackle isu tu, kan? Dia sebagai CEO dan presiden ni, dia kena fikirlah apa next step dia, apa contingency plan dia, kan? Itu yang macam sebelum ni mungkin ada yang tahu kan, Shaklee waktu masa COVID dulu yang stok lambat sampai pakai kargo kapal, Mr. Roger Barnett sanggup spend pakai kapal terbang. Jadi bila pakai kapal terbang,
kos pengangkutan tu dah mahal. Transportation cost tu. Tapi dia orang sanggup bear the cost lah. Harga produk tak naik. Kan? Waktu tu. Kan? Jadi dia kena fikirkan apa dia. Dan dia punya, macam tadi cakap, fikir balik apa big why kita buat bisnes tu. Macam dia sendiri, dia punya big why dia buat bisnes Shaklee ni, dia memang untuk charity. Dia nak improve, nak bantu orang untuk improvekan kesihatan, dapat buat bisnes, dapat duit daripada bisnes Shaklee ni sendiri. Kan? Okay. So far boleh follow lagi ya? Dah pukul apa dah ni? Pukul 10 dah. Boleh follow lagi ya? Dah nak habis dah? Okay. Boleh okay. Tahu tak? Okay. Tahu tak anda? Shaklee dah bayar lebih kurang 10 bilion. $10 billion. Sejak maksudnya kepada SID lah, bonus. Sejak tahun 1956. Maksudnya banyak lah. Dan so far tak pernah miss lagi Shaklee bayar bonus. Melainkan kalau ada technical lah. Contohnya kalau dia the new member yang account bank dia tak lengkap ke apa, itu kisah lain lah. Tapi yang pasti Shaklee tak pernah miss bayar bonus setiap bulan. Okay. Jadi orang kata apa? Jangan risaulah company Shaklee ni. Maksudnya tak, sejak 1956 company Shaklee memang tak ada miss. Okay. Jadi siapa yang ada dalam, orang kata apa, dalam bisnes Shaklee ni, anda adalah dalam bisnes yang betul lah. Okay. Itulah dia punya kata ni. Dan kalau bila ambil Google balik kan, sebenarnya kalau yang betul-betulnya Mr. Roger Barnett ni dia buat duit sebenarnya pada bahagian hartanah. Dia banyak buat duit dekat hartanah. Sebab dia orang kaya ni, dia akan beli hartanah, lepas tu dia akan jual hartanah. Beli jual hartanah. Jadi bila dia dalam bidang hartanah ni lah sebenarnya yang buatkan dia kaya. Dan kekayaan itulah dia gunakan untuk Shaklee ni sendiri. Kan? Maksudnya Shaklee ni memang orang kata apa, dia punya bisnes yang dia jaga untuk 50 tahun akan datang. Kalau siapa baca, kalau try lah Google kan, Sir Roger Barnett ni dia spend $100 juta tahun lepas dalam masa 4 bulan untuk beli hartanah saja. Macam itulah level orang kaya ni. Okay, setakat itu saja perkongsian Amir pada malam ni. Okay, dapat tak poin-poin je tadi? Mungkin ada yang tak sempat nak salin ke apa semua. Tak apa, jangan risau. Amir akan bagi slide ini dalam WhatsApp nanti. Nanti bolehlah tengok balik. Mungkin tengok balik, tapi slide ini dia simple je. Mungkin kena catat sikit lah kot dia punya isi-isi pentingnya dalam tu. Okay. Setakat itu saja perkongsian Amir pada malam ni. Semoga anda dapat sesuatu lah. Ada tak? Ada, maksudnya dah pernah dengar ke cerita yang Amir cerita ni? Ke ada pernah dengar dah? Ada pernah baca kat mana-mana ke cerita ni? Sebab pasal Mr. Roger ada yang belum kan. Sebab Amir rasa benda ni konten yang sangat bagus untuk kita masukkan dalam blog kan, supaya kalau orang Google katanya siapa ni Roger Barnett, jadi kita boleh tulis dalam kita punya blog kan, Mr. Roger Barnett siapa kan. Sebab Amir try search yang untuk yang Malaysia punya, tak banyak yang tulis pasal Mr. Roger Barnett. Mostly cerita pasal produk Shaklee itu sendiri kan. Tapi kadang-kadang ada customer kita, ada downline kita yang mungkin dia nak kenal sendiri. Siapa Presiden Shaklee ni? Kan? Kenapa dia beli Shaklee? Kenapa dia buat sistem MLM? Kenapa dia tak buat produk Shaklee tak jual dekat farmasi? Jadi kita boleh, bila dia baca, kita relate lah. Kenapa? Kan? Kenapa? So dia akan lebih kepada kenapa, dan jawapannya akan kita share dalam blog tu nanti. Dengar, tapi ada pernah dengar dari sangat detail. Itulah sebab Amir ambil masa lebih kurang 3 hari juga untuk siapkan slide ni, supaya Amir tengok video yang
Mr. Roger Barnett kongsi hari tu, Ami tengok beberapa kali supaya Ami nak fahamkan apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Sebab dia kan cakap orang putih kan. Jadi Ami kena translate lah. Kan kena ambil isi poin-poin yang penting. Supaya kita senang nak faham. Macam apa yang Amin nak kongsi malam ni, senang kita nak hadam. Kan? Apa tu kita boleh kongsi dengan tim balik. Kan? Jadi bolehlah kena guna keyword-keyword penting ni nanti masuk dalam blog, masuk dalam media sosial, kan? Kongsikan dengan lebih ramai orang. Okay? Mula senang nak hadam, kongsi dengan tim. Alhamdulillah. Okay? Setakat itu saja. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, okay. Mungkin ada yang tertanya, berapa gaji Roger Barnett? Ada pernah terfikir tak berapa gaji dia? Kan, dia jadi CEO dengan presiden, takkan tak ada gaji kan? Gaji dia tak banyak pun. Kalau tak silap ambil $6 juta setahun. Itu gaji sebagai CEO Presiden Shaklee. Sebab biasanya gaji ni diorang akan declare dekat ni, macam kat Malaysia pun samalah. Dia akan keluarkan CEO 10 CEO gaji termahal di Malaysia. Nombor 1 Genting. Gaji bulanan dia 12 juta ringgit. Yang kedua Genting 9 juta ringgit. Ya carilah. Ada orang share. So ada orang kena declare gaji dia orang secara public kot untuk shareholders dia orang. Berapa dia orang spend duit gaji tu. Dia juta-juta lah. Jadi sebulan. Yang tu sebulan. Tapi untuk Mr. Roger Barnett ni $6 juta setahun. Okay? Itulah selingan. Tak ada dalam slide. Ini sajalah Amir kongsi. Dan wife dia pun, yang Sullivan Barnett tu pun, dia ada gaji juga. Sebab dia ada bahagian lain lah. Dia punya ni. Wife dia banyak lagi. Tak silap Amir dalam $8 juta setahun. Itu gaji dia orang. Okay? Setakat itu saja. Okay, insyaAllah kalau ada lagi yang Amir rasa menarik nak kongsikan, Amir akan buatlah sharing santai macam ni. Okay. Jumpa lagi akan datang. Saya nak tutup ni. Okay. Saja itu saja. Ada lagi nak tanya soalan ke? Nak tanya soalan ke? Boleh kita ambil open 5 minit sebelum kita habis. Nak tanya soalan. Kalau tanya apa? Roger Barnett tu tinggi ke tak? Tinggi. Tak silap Amir tinggi dia 180 rasanya. So Amir pernah jumpa face to face kan dengan dia. Mak ai tingginya. Yes, ada orang putih kan tinggi. Masa first time jumpa tu memang dia cenderungan sikit lah. Memang rambut dia memang belah tengah aje. Daripada dulu sampai sekarang. Rambut dia memang belah tengah. Tinggi artis Korea ni. Dia kalau pergi mana-mana event Shaklee, dia memang akan pakai suit dengan tie hijau. Dia pernah dulu, tak silap 2016. Dia hadiahkan tie hijau untuk siapa? Amir tak pasti. Ke 2018 ke? Tak ingat. Dia tie hijau tu macam trademark dia lah. Kalau dia pergi event Shaklee, dia akan baju coat, tie hijau. Kalau dia pergi informal punya event, dia akan pakai baju t-shirt hijau macam ni. T-shirt hijau macam ni. Lepas tu dia memang smart sentiasa. Tadi Amir tak cerita pula. Dia punya office, rumah dia pergi ke office, perjalanan pergi balik 3 jam. Dia duduk dalam kereta. Tapi dia ada driver lah. Dan dia kata dia bekerja dalam kereta tu macam setiap 15 minit dia dah ada PA dia dah susun dah dia nak call siapa. Jadi dia manfaatkan setiap masa dia untuk kerja dia. Dia kata bukanlah dia naik kereta macam kita lah. Kalau kita naik kereta mungkin kita tidur kan. Nak sampai 1 jam setengah daripada California nak pergi ke HQ Shaklee Pleasanton tu. Jadi pergi balik 3 jam. Tapi dengan dunia sekarang ni, dengan teknologi sekarang ni, ada Zoom apa semua ni, dia boleh buat daripada rumah dia saja. Boleh berkomunikasi dari rumah. Jadi kadang-kadang dia tak perlu pun travel jauh. Jadi kat situ dia dah jimat masa lah. Jadi dia pun kena up to date jugalah dengan teknologi sekarang tu. Itulah dia kata
perbezaan lah. Tapi kalau memang dia kena attend meeting, memang dia kena attend meeting lah. Okay. Dan dia punya, ada tanya, saintis Shakely kalau tak silap Amir ada 60 lebih ke kat 70 saintis Shakely. Maksudnya memang saintis ni dia bekerja dekat makmal Shakely untuk buat testing. Master Dosh pernah masuk dekat dalam lab tu tapi tak boleh ambil gambar lah. Tunjuklah dia orang buat testing. Banyaklah mesin-mesin equipment dia. Banyak equipment dia. Ada equipment yang harga ratus ribu, ada yang harga juta. Untuk test setiap komponen tu. Bahawa memastikan bahawa produk Shakely tu selamat untuk kita consume. Dia test ni lah. Okay, setakat tu sajalah kot Coach Amir. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Tak ada soalan Okay, insyaAllah jumpa lagi.